Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tughfaru dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam membincangkan rahasia zakat, masih lagi dalam bab keempat pada menyatakan rahasia zakat, yaitu yang kedua. Yang kedua, hendaklah diberikan zakat atau sedekah. Ini masih bincang bab rahasia zakat. Juzuk pertama bab keempat, rahasia zakat. Jadi bahawa hendaklah memilih akan orang yang diberinya akan zakat itu ataupun sedekah itu 6 sifat. Itu kita kaji tu. Jadi kita kena pilih orang yang kita berikan zakat ataupun sedekah ataupun mana-mana ada sumbangan ke apa nama dia kan. Mestilah kita pilih 6 sifat ni. Sifat ni, 6 sifat ini disebut dengan sifat kepujian. Yang pertama itu pertama kan. Jadi tu masuk kedua pula. Kita pening pula mana pertama kan. Sebulan dah kan. Sebulan dah. Jadi yang pertama, jadi 6 sifat kepujian ni, yang pertama ialah mestilah kita memilih orang yang kita berikan zakat ataupun sedekah ni, orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Orang yang bertakwa kepada Allah, takut Allah. Yang berpaling mereka itu daripada dunia dan semata-mata mereka itu menghendaki akan akhirat. Seperti mana sabda Nabi SAW, la ta'kul illa ta'amat taqi, la ta'kul illa ta'amat taqi, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu memakan harta makanan melainkan daripada hamba yang bertakwa, melainkan makanan hamba yang bertakwa. Dan janganlah dimakan harta kamu melainkan orang yang bertakwa. Kan? Jadi kita jangan makan harta melainkan harta orang bertakwa. Dan kamu pun jangan kamu beri orang memakan harta kamu melainkan orang yang bertakwa. Itu ada sifat ataupun sifat kepujian yang pertama yang mesti kita kena cari. Nak kita beri sedekah ataupun zakat ke apa ke, mestilah kita pertama kita kena hendaklah orang tu bertakwa. Jadi takwa ni, bagaimana kita nak tahu dia takwa nak? Haji di masjid, sembahyang, istiqamah, itu takwa lah tu. Istiqamah dalam solat, kan, sembahyang, dia rajin sembahyang, tu takwa tu. Itu yang pertama dah kita kaji dah sebelum ni. Dan yang kedua ialah sifat kepujian yang kedua yang kita mesti ataupun zakat kita, sedekah kita kan, kita kena beri kepada sifat yang kedua ni. Hendaklah yang kedua ni diberikan zakat ataupun sedekah itu
kepada orang ahli ilmu. Ahli ilmu, orang belajar kan? Ahli ilmu ni orang yang belajar, orang yang mengajar, yang memberi manfaat ataupun manfaat. Karena yang demikian itu menolongi bagi yang atas menghasilkan akan ilmu. Jadi dengan kita memberikan zakat ataupun sedekah kepada ahli ilmu, maka dia tidak sibuk kepada yang lain, melainkan sibuk kepada ilmu. Jadi ketika mana dia fokus kepada ilmu, manfaat dia itu besar. Sebab apa? Sebab dia boleh menyampaikan ilmu yang dia pelajari. Nah itu ahli ilmu. Sebab itulah orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar ilmu ini dikategorikan dia sebagai fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi kita main mengaji ni kira fi sabilillah. Fi sabilillah. Ini ketika mana datang orang yang mengajar daripada mana dia, kira fi sabilillah. Fi sabilillah. Sebab itulah kena baikkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kena baikkan niat kita. Sebelum kita pergi ke masjid, pergi mengaji, kan? Kemudian kita ni mengajar contohnya, kena baikkan niat kita. Niat lillahi ta'ala. Jadi, karena yang demikian itu menolongi baginya, makna dia apa? Menolongi baginya akan menghasilkan ilmu. Dan ilmu itu terlebih mulia daripada segala ibadah. Jadi ilmu ni terlebih mulia daripada segala ibadah. Sebab itulah mutala'ah, duduk dalam majlis ilmu, menuntut ilmu lebih baik dibandingkan dengan sembahyang sunat 100 rakaat. Sebab apa? Sebab terlebih afdal ilmu ni dibandingkan dengan ibadah. Dan adalah Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu menentukan, dia menentukan ia memberi sedekah akan orang ahli ilmu. Ibnu Mubarak, setiap dia memberikan sedekah, dia mesti akan tentukan sedekahnya itu kepada ahli ilmu yang memberi manfaat. Lalu ditanya. Jadi orang tanya Ibnu Mubarak, pasal apa? Dia fokuskan, dia tentukan, dia bagi kepada ahli ilmu saja. Dan dia ditanya. Jadi ditanya orang baginya, jika engkau umumkan sedekahmu itu, niscaya terlebih baik. Ada orang komen lah. Ada kebab Ibnu Mubarak ni, dia bagi sedekah kepada ahli ilmu je, kepada orang alim je, orang penuntut ilmu je. Dia ada orang komen dia, wahai Ibnu Mubarak, dia kata, kalau kamu berikan sedekah kamu kepada merata semua kena, kan, itu lagi baik. Orang kata kat dia, kan, Ibnu Mubarak ni bukan salah orang, bukan macam kita, kan, dia orang alim. Kan? Jadi dia kata, kalau kamu beri kepada semua, itu lebih baik bagi kamu. Ya, ketika itu, maka dia jawab, apa kata Ibnu Mubarak? Tiada aku tahu kemudian daripada martabat anbiya. Dia kata, aku tak tahu martabat anbiya yang terlebih afdal daripada martabat ulama. Dia kata apa? Aku belum tahu sampai lah ni, kata saya tak tahu lagi. Di bawah martabat anbiya ni siapa dia? Ulama, ahli ilmu, orang yang berilmu. Jadi aku telah memberikan kepada orang yang terbaik selepas martabat anbiya. Masya Allah. Kan? Sebab apa? Sebab dia faham. Jadi kata, tiada aku mengetahui martabat anbiya apa yang terlebih afdal selepas anbiya, melainkan ulama. Satu, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ni apa? Waris para nabi. Jadi di bawah nabi itu ulama. Masya Allah. Kan? Jadi inilah yang kategori yang kedua tadi, iaitu sifat-sifat yang mesti kita tengok ketika mana kita berikan sedekah ataupun zakat. Ada tak antara 6 sifat ni? Sifat kepujian ni. Dia orang bertakwa kepada Allah. Kalau ada, okey, lagi. Ataupun dia ahli ilmu. Kan? Orang alim, dia ahli ilmu. Kalau ada, ataupun belajar, okey.
Yang ketiga, ada tiga ni. Tengok kategori ketiga pula. Bahawa hendaklah memberikan zakat atau sedekah itu kepada orang yang benar pada takutnya akan Allah Ta'ala dan benar dalam ilmunya dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kita mesti beri kepada siapa? Orang yang akidah dia betul. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah dia. Kan? Mestilah dia iman dia betul, takutnya kepada Allah tu betul. Dan ilmu dia pun betul. Makna dia apa? Dia berilmu juga, tapi ilmu hitam. Tak boleh. Ada ilmu juga. Kan? Tapi ilmu apa? Ilmu nak kenal orang. Ilmu nak santau orang. Ilmu juga. Tak kata mengaji. Mengaji. Mengaji apa? Mengaji ilmu santau. Tak boleh. Kan? Mengaji ilmu nak kenal orang. Tak boleh. Ilmu dia pun kena betul juga, kan? Dan tauhidnya kepada Allah sekira-kira apabila mengambil sedekah itu niscaya memuji ia bagi Allah. Bagaimana kita tahu dia ilmu betul tak? Ketika mana dia mengambil akan sedekah itu, dia memuji Allah, alhamdulillah. Dan dia berdoa mendoakan orang yang memberikan sedekah. Itu ilmu betul itu. Tapi kalau kita beri dia kata apa? Sikit ni, tambah ni, tu orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana bukan orang takut kepada Allah tu. Kan? Jadi, dan syukur kemudian dia syukur, kemudian dia memuji Allah, itu tanda-tanda dia lah. Tanda-tanda dia takut kepada Allah, tanda dia apa nama? Tanda dia orang yang baik. Kan? Dia takutkan akan Allah yang sebenar, dia memuji akan Allah, dan syukur ia akan dia serta dilihatnya dengan mata hatinya yang memberi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia mengetahui sesungguhnya yang memberi itu Allah. Hanya hamba ini digerakkan hatinya untuk ataupun perantara saja. Tapi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala nikmat itu daripada Allah dan tiada ia melihat akan wasitah. Dia tidak akan melihat wasitah ni perantara. Tidak akan melihat perantara. Yang lain daripada Allah Ta'ala itu melainkan pada zahirnya semata-mata. Pada zahirnya semata-mata. Sebab jua dan semata-mata tempat terbit nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Jadi dia memahami ilmu yang sebenar, ilmu hakikat yang sebenar. Ketika kita mendapat nikmat, kullu ni'matin faminallah. Kan, betul tak? Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su' illallah. Jadi semua dia tahu. Maknanya apa? Dia mengetahui sesungguhnya apa? Setiap nikmat itu datang daripada Allah. Kekuatan, nikmat, kurniaan, kebaikan. Dan juga Allah selamatkan dia daripada kejahatan, musibah. Siapa yang buat semua ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia melihat dengan mata hatinya hakikat yang sebenar. Dan dia berterima kasih kepada wasitah perantara tadi. Kan? Orang bagi dia, kita terima kasih dan dia doakan orang tu. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak melihat nilai berapa nilai dia. Tapi dia melihat itu nikmat datang daripada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia tengok tu. Yang keempat. Jadi yang keempat sifat kepujian. Jadi yang keempat, bahawa hendaklah ia memberikan zakat ataupun sedekah itu kepada orang yang menyembunyikan hajatnya. Orang yang menyembunyikan hajatnya. Bukan dia tak perlu, bukan tak hajat. Dia berhajat. Tapi dia menyembunyikan hajatnya. Ya. Maka tiada membanyakkan, ia akan menzahirkan hajatnya. Tiada membanyakkan. Ada tiada membanyakkan, mewar-warkan, menzahirkan
akan keperluan, akan hajat dia kepada orang, dan tiada ia membanyakkan mengadukan akan hajatnya itu kepada orang. Dia menghajat, tetapi dia tidak banyak mengadukan kepada orang. Dia beritahu juga, tapi tidaklah dua warkan dia juga. Dia berhajat juga, dan dia banyak meminta kepada Allah yang membolak-balikkan hati itu Allah, yang menggerakkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang membolak-balikkan itu hati itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak wawar kan? Masya Allah. Sebab ada kadang kita tak wawarkan pun kan, Allah gerakkan hati seorang hamba kan, untuk menolongnya. Masya Allah. Jadi, atau ada ia daripada orang yang mempunyai muru'ah, atau ia daripada orang yang mempunyai muru'ah, harga diri ya, yakni mempunyai malu. Dia malu nak cerita, nak habaq, dia malu kan? Atau ada ia daripada orang yang asalnya mempunyai harta, kemudian maka jadi papa, tiada meninggalkan akan adatnya yang dahulu, padahal ia menjaga muru'ah. Ataupun dia dulu kaya, tiba-tiba jatuh miskin, dan dia malu untuk meminta-minta. Seperti itulah yang kena beri zakat kepadanya ya. Dan menutup ia akan papanya itu, dan merasa malu ia meminta kepada orang, melainkan dalam keadaan terpaksa, melainkan dalam keadaan terpaksa, iaitu di masa ketiadaan makanan atau pakaian. Terpaksa ni apa? Dah tak ada benda yang dimakan, itu terpaksa tu dah. Ataupun tak ada pakaian untuk dipakai, itu terpaksa dah. Kan? Jikalau hanya dengan sebab kekurangan makanannya dan pakaiannya, sudah pasti ia tidak akan meminta. Kalau makanan dan pakaian yang ada, tak minta. Masya Allah ya. Maka memberikan zakat atau sedekah itu kepada orang yang demikian itu terlebih afdal daripada yang lainnya. Maknanya apa? Kita telah memberikan sedekah ataupun zakat kepada orang yang berhajat, orang yang memerlukan, tapi dia tidak meminta-minta kan? Masya Allah. Ada orang tanya juga, kalau tak minta-minta, main-main. Orang tahu Ustaz? Ada orang tanya kan? Kena minta, orang tahu kan? Tak, kita, sebab itulah kita ni hidup dalam berjamaah Islam itu. Qarinah, kita tahu tanda-tanda orang tu kan? Apa tanda-tanda dia? Dia tak ada kerja. Itu makna dia buat pajak. Dia tak ada kerja. Sebab itulah apa? Kita ni yang digalakkan kita menziarah dan tanya khabar dan kawan kita, baru kita tahu bagaimana keadaan kan? Jadi silaturahim kan? Yang kelima, sifat kepujian yang kelima ni, hendaklah memberikan zakat atau sedekah itu kepada orang yang banyak ahlinya, banyak anak dia, dan banyak anaknya, ahli keluarga dia banyak, duduk kat rumah tu semua ada orang tu kan? Ibu dia pun ada, ayah dia dah tua dah kan? Lepas tu anak dia, adik dia, anak dia pun 10 orang, adik-beradik dia ada 15 orang, ramai. Itu kena berikan zakat. Masya Allah kan? Jadi hendaklah memberikan zakat sedekah tu orang yang banyak ahlinya dan banyak anaknya, iaitu orang yang banyak di atasnya belanja padahal sedikit hartanya, atau kepada orang yang tiada kuasa berusaha disebabkan sakitnya. Contoh sakit, ada keluarga dia kan, suami dia sakit, isteri dia tak ada kerja apa, tu bagi kat dia. Tak payah tanya lah. Tak payah tanya. Tak payah kita kata ni dah banyak orang bagi dah, tak payah tanya. Ada zakat, ada kelompok bagi kat dia. Yang terbaik apa? Orang dekat dengan kita, jiran kita kan?
adik-beradik kita tu. Ada. Yang terbaik yang dekat dengan kita. Cari yang terbaik dekat kita. Yang jiran kita ada yang macam tu, kan? Bagi dia zakat. Kan? Bagi dia sedekah. Itu yang terbaik. Kan? Itulah 6 sifat tadi, iaitu sifat yang apa nama, sebab yang ke-6 tadi, iaitu yang terlebih kepadanya yang banyak ahlinya ataupun sakitnya. Itu yang kelima. Ataupun orang yang tiada kuasa berusaha disebabkan sakitnya. Yang ke-6, yang terlebih afkar, kan? Abdal memberikan zakat atau sedekah itu kepada kerabatnya. Yang terlebih afdal, yang terlebih baik memberikan sedekah ataupun zakat itu kepada kerabatnya. Dan yang zawil arham, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, li'an asila akhan min ikhwani bidirhamin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi isrina dirhaman wala an asilahu bi asrina dirhaman ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirhamin wali an asilahu bi mi'ati dirhamin ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabatan. Kata Ali karamallahu wajhah, demi Allah bahwasanya aku menyampaikan sedekah kepada saudaraku 1 dirham, itu lebih aku kasihi, lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 20 dirham kepada orang lain. Dia kata, maknanya apa? Dan juga demi Allah aku bersedekah 20 dirham kepada saudaraku yang dekat-dekat lah, kan. Terlebih aku kasihi, terlebih aku sukai daripada bahawa aku memberi sedekah kepada orang yang lain dengan 100 dirham. Dan demi Allah, dia kata, bahawa aku memberi sedekah kepada saudaraku dengan 100 dirham itu terlebih kasih kepada aku bahawa aku memerdekakan hamba saya. Makna dia apa? Dulu kan orang yang dekat, zawil arham, adik-beradik kita, kan, saudara kita, sepupu ke apa, kan. Kemudian jiran-jiran kita, dahulukan mereka dalam bab bantuan, dalam bab bagi apa nama, nak bak jemput zaman dulu, jemput lori ya, dulukan jiran kita. Sama ke sampai dalam bab jual beli pun sama juga, kan. Kalau kita nak jual rumah kita, tanya jiran sebelah tu, kan, saya nak jual rumah ni, nak beli tak? Tu kenal kan tu. Jangan tu kita jual tiba-tiba jiran pun terkejut, siapa ni duduk sini, tiba-tiba orang lain pula duduk situ, kan. Masya Allah, kan. Tu adab dia, mesti dahulukan, tanya jiran dulu. Kalau dia kata saya tak mampu nak beli, barulah kita kena minta izin kat dia. Lepas tu kalau macam tu saya jual kat orang, sebab tu dah mana adab, kan. Jadi, dan demikian lagi memberikan zakat atau sedekah kepada sahabatnya, iaitu terlebih afdal. Sahabat dekat, kawan dia, kan, kawan dia lama dah, ada zakat sedekah bagi kawan dulu, dan kawan dia lebih afdal daripada orang yang berkenal-kenalan dan memberi sedekah atau memberi zakat kepada orang yang berkenal-kenalan. Maknanya baru kenal lah, baru kenal. Dan terlebih afdal pula beri sedekah tu kepada orang yang kita kenal dan kenalan kita, terlebih afdal daripada orang yang tiada kita kenal, tak kenal langsung, kan. Lebih baik dan lebih afdal kepada orang kita kenal, Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, demikian sia-sianya memeliharakan akan tertib yang demikian. Tertib tadilah akan memeliharakan akan tertib yang 6 tadi tu, tertib daripada pertama 2 tu. Tak ada pertama tu, kedua, 3, 4, 5 sampai 6. Kan? Memeliharakan akan tertib yang 6 yang tersebut itu
dan lagi dengan sesungguhnya menuntut akan sifat yang terlebih afdal, kemudian maka yang afdal. Mana dia apa? Sepatutnya kita menuntut cari sifat yang pertama dulu. Kalau tak ada, barulah kedua. Tak ada juga ketiga, barulah terusnya. Ya. Maka jika diperoleh akan seorang berhimpun sifat yang 6 itu, maka memberi zakat atau sedekah kepada mereka, iaitu sebesar-besar pertaruhan yang di dalam surga dan sebesar-besar pahala yang didapatnya. Jadi kalau ditemui 6 sifat tu ada dalam satu orang, kan, dah lah jiran, kerabat pula, lepas tu tok guru pula, kan, dia ngajak pula, kan, lepas tu orang bertakwa pula, orang alim pula, dan dia berhajat, dan anak dia banyak pula. Dah himpun tu semua. Kalau berhimpun dalam tu semua, tak perlulah kita cari-cari orang lah, kan, bagi kat dia, kan, zakat atau sedekah kita, kan, sebab berhimpun dah. Kalau dah berhimpun yang tu, maka itulah sebesar pertaruhan yang dalam surga dan sebesar pahala yang didapati. Sebesar pahala dapati. Yang dah berhimpun tu, kan, dah lah apa nama, kerabat dia, jiran pula, kan, anak banyak, apa tu mengajak pula, orang alim pula, dia, kan, mana dia berhimpun dah. Tu. Faslun fi qabidaini lizakah. Qabidin apa, orang yang fasal menyatakan orang yang menerima bagi zakat. Al-faslu ni fasal ni menceritakan orang yang menerima akan zakat. Qabidina lizakati, orang yang menerima akan zakat. Hari kita zakat kita dah apa nama, cerita sebelum ni kan, nak puasa ni kan, zakat, nak puasa bulan Rajab, Syaban, Ramadan, zakat fitrah, kan, zakat fitrah, zakat harta, zakat mal, dan zakat fitrah, zakat badan namanya. Faslun fil qabidina li zakah. Pasal pada qabid ni maknanya apa? Yang menerima zakat. Sudah, maafkan dan saya minum zakat. Ketahui olehmu bahwasanya tiada harus mengambil zakat itu melainkan orang Islam. Ni, tiada harus mengambil zakat itu melainkan orang Islam. Islam tamam. Orang Islam merdeka, kan, dan bukan bangsa Hashimi, turun Nabi. Bukan turun Nabi. Turun Nabi tidak menerima zakat, kan, dan sedekah, hadiah ya. Dan bukan bangsa keturunan Muttalib, kan, turun Nabi ya kan. Dan bukan anak cucu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Nabi maka tidak dibenarkan. Nabi larang. Dan bukan pemerdekakan sekaliannya. Yang pemerdekakan sekaliannya itu. Maka itu orang yang 8 yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang dia kena menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Itu pertama. Innamas sadaqatu lil fuqara, untuk orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, orang amil. Kawan amil ni orang kerja zakat, kan. Amilina 'alaiha, petugas lah, tugas zakat. Tugas zakat. Macam orang
Yang kutip zakat tu kan, zakat fitrah tu ambil lagi. Wal amilina alaiha. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Mu'allaf. Mu'allaf ni dapat juga, dapat. Dia kata saya mu'allaf Ustaz. Bila masuk Islam? 10 tahun dah. Tu kan mu'allaf tu. Mu'allaf ni dia tak sampai tu. Mu'allaf ni dalam 2 tahun lah. 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun lah kot. 2 tahun. 2 tahun lah. Mu'allaf lah tu. Lepas tu tak kira mu'allaf lah tu. Dia mu'allaf. Mu'allaf iaitu mu'allafati qulub. Dan orang yang mu'allaf yang dia boleh baru masuk Islam, yang dijinakkan akan hati mereka itu, dia mu'allaf namanya. Wa fir riqab, dan hamba orang yang dimukatabkan ataupun telah pun dia nak dimerdekakan. Tuan dia kata apa? Kalau kamu ada duit sekian-sekian, merdeka. Mukatab. Hamba mukatab namanya. Telah pun ditentukan oleh tuan dia, kalau dia mampu berikan tuan dia duit sekian-sekian, tu dia akan merdeka. Dia boleh dapat. Kan hamba mukatab ni. Kemudian wal gharimin, orang yang nak langsaikan hutang dia, nak bayar hutang, bankrupt, sebab hutang banyak. Tu. Nak langsaikan hutang dia, orang yang macam ni boleh menerima zakat. Wal gharimin, orang yang nak membayar hutangnya. Dan orang yang fi sabilillah, orang yang perang sabil, atau fi sabilillah, perang sabil. Fi sabilillah ni termasuklah perang sabil ni. Maka termasuklah menuntut ilmu fi sabilillah juga. Kan? Sebab Nabi telah pun memerintahkan, dan dalam Quran pun telah pun membahagikan alaula nafarun, kan? Dan kenapa tidak sebahagian, kan? Sebahagian kamu untuk memahami akan agama, tafaqahu dinnya. Ketika mereka selepas dapat ilmu, maka mereka memberikan menginzar ataupun memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mana iza raja'u, ketika mana dia kembali kepada kaumnya. Lepas tu dah disamakan. Kalau semua perang fisabilillah, siapa yang untuk ilmu? Kan? Semua nak perang. Semua nak perang fisabilillah. Untuk ilmu tak ada. Kan? Maka disamakan kedudukannya fisabilillah juga. Kan? Kemudian wa banis sabil, dan juga orang yang dalam musafir. Yang musafir, tengah musafir, habis bekal dia, kan? Dan dia orang kaya, walaupun orang kaya kat kampung dia kaya, tapi terputus hubungan, dia duduk musafir, maka boleh diberikan harta zakat ke atasnya. Boleh beri zakat. Orang pergi jalan musafir kan, tiba-tiba dia perbekalan dia pun habis dah. Maka dia pergi ke satu tempat penyaluran zakat, maka boleh diberikan zakat kepada, sebab apa? Musafir. Jadi fariidatan minallah, suatu kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah menuntut apa? Allah Maha mengetahui. Tipu-tipu. Allah tahu, ya. Tak boleh kita buat lakon, saya ni miskin, saya miskin. Allah tahu. Memerlukan hajat ataupun tidak. Kan? Allah mengetahuinya. Hakimun, Allah Maha bijaksana. Masya Allah. Jadi ketika mana dia mengatakan dia miskin, dapat, maka dengan doa dia tu hiduplah miskin. Kan? Doa dia tu. Kan? Dan huraian asnaf ni, yang pertama tadi fakir. Kita huraikan satu-satu. Ini fakir ni, apa makna dia? Yang asnaf yang pertama ni fakir. Fakir iaitu orang yang tiada bagi harta. Fakir tu makna dia apa? Yang tiada bagi harta, tiada kuasa ia berusaha. Pertama, harta tak ada. Yang kedua, tak ada kuasa untuk usaha. Contoh OKU, tak boleh dia berusaha. Harta pun tak ada. Yang tu fakir.
tak ada harta dan tak mampu untuk usaha. Sama ada kemampuan badan ke ataupun kemampuan keadaan. Ada kadang-kadang badan dia, tubuh badan dia mampu, tapi keadaan dia yang tidak boleh membolehkan dia untuk kerja. Contoh apa? Jaga ibu dia sakit. Dia elok, tapi sebabkan jaga ibu sakit, dia tak boleh pergi kerja. Maka ketika itu dia kategori fakir, perhajat. Kan, tak ada mampu. Kemampuan tadi sama ada dalam diri dia ataupun keadaan dia. Dia boleh kerja, tapi dia cari kerja tak ada. Itu sama juga. Ataupun tengah cari kerja, tak ada pendapatan. Kan? Makan pun tak ada, tengah cari kerja, itu yang berfikir. Kan? Jadi, dan jikalau ada mempunyai makanan dalam harinya dan pakaiannya yang patut dengan halnya, maka tiada dinamakan fakir, tetapi miskin. Makanan ada, pakaian ada pada harinya, itu bukan fakir, itu miskin nama dia. Ya. Dan jikalau ada sertanya makanan ada sekali hari, makanan ada separuh hari, dan pakaiannya yang patut dengan halnya. Patut dengan halnya apa? Pakaian yang sesuai dengan keadaan dia. Dia tu guru, yang ada pakaian dia seluar jin yang ada, itu fakir itu. Sebab apa? Pakaian dia ada tapi tak sesuai dengan keadaan dia. Dia tu guru mengajak ke seluar jin, kan? Mengajak masjid surah seluar jin. Itu fakir. Itu fakir. Sebab apa? Walaupun ada pakaian dia tapi tak sesuai dengan hal keadaan dia. Maka iaitu dinamakan fakir. Dinamakan fakir. InsyaAllah. Dan jikalau ada sertanya baju, jikalau ada baju sertanya baju, dan tiada sertanya mindil, yakni sapu tangan, dan tiada sertanya seluar. Baju ada, seluar tak ada. Dan tiada sertanya kasut. Kasut pun tak ada, seluar pun tak ada, baju ada. Sedangkan harga baju tadi tiada memadai untuk membeli barang yang tidak dimiliki. Baju tadi kalau nak jual pun tak boleh nak beli seluar ataupun kasut. Kan? Dengan kadar yang sesuai dengan halnya, maka tiada dinamakan akan fakir, dan tiada siogianya disyaratkan fakir itu bahawa tiada mempunyai kain yang menutup auratnya. Tiada seharusnya dinamakan dia fakir walaupun dia tiada menutupi auratnya. Dan jikalau kuasa ia berusaha dengan alat dan tiada baginya alat, maka iaitu dinamakan fakir. Dia boleh usaha, tapi usaha dengan alat lah. Contoh, dia boleh tangkap ikan tapi tak ada pancing. Itu fakir. Dia boleh tangkap ikan tapi pancing tak ada. Atau buat alat lain lah tangkap ikan, jala pun tak ada. Itu fakir. Contoh kan. Dan demikian lagi jikalau puasa ia atas berusaha yang tiada patut baginya. Dia boleh usaha tapi tak patut baginya. Contoh dia apa? Dia tu imam. Tu imam ada kerja, ada kerja ni. Kerja apa? Kerja jaga kedai judi. Tak patut baginya. Maka sebagai fakir. Walaupun ada kerja. Masya-Allah. Jadi tak patut bagi martabatnya dan tiada patut bagi kelakuannya, maka iaitu dinamakan fakir. Ada kerja tapi tak sesuai dengan dia, tak sesuai dengan kelakuan dia, adat dia lah. Dia tu imam, dia orang alim, atau dia apa, ada kerja ni, kerja apa, tak sesuai dengan keadaan dia. Maka itu fakir. Dan demikian lagi jikalau ada ia sibuk menuntut ilmu, ini fakir juga. Orang sibuk menuntut ilmu, dia sibuk menuntut ilmu, dan juga dan selalu kat padang sungai ni, kat surau ni, dia
rasa macam waktu nisak ya. Kan? Tak tahu sebab sedap duduk kat surau ni. Nisak ya. Tapi yang dengar tu rasa lama. No? Dengar dah duduk kan. Bila habis kan. Masya Allah. Sikit lagi. Okay. Dan demikian jikalau ada ia sibuk untuk ilmu. Kalau dia sibuk untuk ilmu, fiqh, dan menegahkan akan dia oleh usahanya. Dia sibuk untuk ilmu sehingga kan dia tak dan untuk kerja. Kerja ada. Kan? Kerja jual baju ada kan. Kerja duduk ke kedai tom yam ada kan. Tapi dia sibuk untuk ilmu. Kan? Daripada untuk ilmu, fiqh tadi, maka dinamakan akan fakir. Maka fakir. Sebab itulah, kalaupun kan ada orang penuntut kan, dia beri zakat. Dia atas dua jalan tu. Pertama, jalan fisabilillah pun dia kena juga. Atas dua jalan. Yang kedua, jalan fakir pun dia kena juga. Sebab apa kata dia fakir? Sebab dia tak ada usaha. Tak boleh dia bekerja. Sebab apa? Sebab sibuk menuntut ilmu. Sebab tu dapat. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok lembaga zakat kan. Kan? Dia berikan, dia bagi, dia taja, orang belajar. Belajar, dia taja. Pasal apa? Sebab memang pun. Kan? Dua jalan pun dapat kan. Fisabilillah pun okey juga. Tapi kalau dua ni tak boleh dapat dua bagian lah. Kena satu juga kan. Walaupun dua ni kena satu juga kan. Tak boleh ni kan dua bagian, kami dua bagian. Tu lama tamak kan. Satu bagian juga kan. Satu bagian juga. Itu apa? Asnaf tak mana dia ambil. Fakir ambil fakir. Zakat apa nama? Fisabilillah kan. Maka dia kategorikan fakir juga. Sebab apa? Dia sibuk menuntut ilmu, dan dengan dia sibuk untuk ilmu ni, dia tak boleh bekerja. Tak ada masa untuk kerja. Kan? Dan tiada menghilangkan puasa yang itu akan nama fakir daripadanya. Dan tiada menghilangkan puasa yang itu akan nama fakir daripadanya. Nama fakir itu tetap kepadanya. Sebab apa? Sebab dia tiada menghilangkan puasanya. Akan nama fakir. Dan jikalau puasa ia berusaha, maka menegahkan usahanya daripada berbuat ibadah. Dia mampu usaha, tapi menegahkan usahanya daripada berbuat ibadah, menghalangi usaha dia tadi daripada ibadah yang sunat, dan berbuat wiridnya, maka iaitu tiada dinamakan fakir. Bukan nama fakir. Sebab apa? Dia boleh usaha, dia boleh berusaha, tapi usaha dia tadi menegahkan daripada perbuatan sunat je. Sunat ke wirid je kan. Wirid tu sunat. Itu bukan nama dia fakir. Ya. Karena usaha sekadar hajatnya itu terlebih aula, terlebih afdal dengan dia. Berusaha sekadar hajat dia lebih afdal. Dan jikalau memandai akan dia oleh nafkah bapaknya, dan memadai dengan nafkah orang yang wajib atasnya nafkahnya, maka iaitu tiada dinamakan fakir. Memadai, dia kerja dan dia boleh bagi, memadai kan boleh maka bukan nama fakir. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dan Ihya Ulumuddin. Dan kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj, fakir itu iaitu orang yang tiada bagi usaha yang patut. Apa makna fakir kata Ibnu Hajar? Iaitu tiada usaha baginya, usaha yang patut, dan tiada bagi harta yang memadai dengan dia akan hajatnya daripada makanan, seperti ia berkehendak akan 10 dirham, maka tiada daripadanya melainkan 3 dirham saja. Sepatutnya apa? Dia 10 dirham sehari untuk keluarga dia, tapi dia kerja dapat 3 dirham je. 3 dirham je. Maka iaitu dinamakan fakir. Itu fakir. Dan jikalau ada baginya rumah dan pakaian yang baik, dan hamba yang berkhidmat dengannya sekalipun, kerana muhtaj, kerana berhajat dari muhtaj berhajat, ia dengan dia baginya itu,
Dan jika berkandak kepada 10 dirham, maka tiada ada padanya melainkan 8 dirham atau 7 dirham, maka itu dinamakan miskin. Miskin. Dan maksud dengan harta yang memadai dan tiada memadai bagi fakir dan miskin itu ialah pada umur kebiasaan lah, iaitu 63 tahun. Pada umur ghalib ni apa? Umur kebiasaan. Umur 30 tahun. Karena atas qaul yang asah bahwasanya fakir dan miskin itu diberi akan dia zakat sekira-kira memadai di dalam umurnya yang ghalib, umur yang kebiasaannya, umur yang biasa yang 10-30 tahun. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj, dan lagi akan datang pada akhir pasal adab orang yang menerima zakat. Ada adab juga, adab orang yang menerima zakat, itu akan kita bincangkan, dan kata Syekh Ibnu Hajar akan kita sambung pada kisah ataupun pasal adab menerima zakat, ikhtilaf atau bersalah-salahan ulama pada makna fakir dan miskin. Maknanya apa? Khilaf. Bersalah-salahan ulama pada maknakan fakir dan miskin, dan qaul yang muktamad pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Mana apa? Qaul yang muktamad itu yang dipegang tadi, yang pertama tadi, yaitu perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi bahagian yang kedua yaitu miskin. Itu miskin, dan datang insya-Allah kita akan kaji. Jadi makna dia sila ya, penuntut ilmu yang dikategorikan sebagai penuntut ilmu yang bermanfaat kepada umat. Itu disebut dengan kategori penuntut ilmu. Kan? Sama ada dia penuntut ilmu dikategorikan sebagai ilmu agama tu manfaatlah, ataupun untuk ilmu baktib, kedokteran, doktor kan. Ilmu itu termasuk juga kan. Sebab apa? Sebab dia memberikan manfaat. Sebab dia menyelamatkan orang yang sakit, nyawa orang kan. Sebab dikategorikan juga sebagai siapa yang menyelamatkan seorang, seolah-olah dia menyelamatkan semua orang. Walaupun kita kata ilmu dunia tapi termasuk juga menuntut ilmu yang membawa manfaat kepada orang ramai. Kan? Yang tak termasuk tu menuntut ilmu hitam, tak termasuk lah. Macam untuk bomo kan. Tak termasuk lah. Apa? Sebab dia tuntut ilmu hitam. Nak terbang, lepas tu nak ambil harta orang, nak masuk rumah orang lain tak tahu. Itu untuk ilmu tu tak apa. Ilmu sihir, ilmu berkenal orang, ilmu pelaris, yang itu tak boleh bagi zakat orang untuk ilmu tu. Dia kata saya minta zakat, saya penuntut ilmu apa? Saya penuntut ilmu pelaris. Itu tak termasuklah tu. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan bagi? Ya. Ada tadi. Tahu kita kaji ni. Zakat dan sedekah ni terbaik kita berikan kepada saudara kita, jiran kita yang tengah sakit dan miskin. Adik kita tengah sakit, contoh dia apa? Kan, isteri dia tak ada pendapatan. Bagi kepada dia. Itu lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Yang lebih baik bagi sedekah ataupun zakat kepada jiran, ahli keluarga, kerabat, adik-beradik. Tu. Yang dia bukan dalam tanggungan kita. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Bukan dalam tanggungan kita. Kalau anak tanggungan kita, anak tu dia. Dalam tanggungan kita. Kan? Jadi ini pun akan kita bincang ni. Kita bincang ni asnaf tu. Akan kita bincang pula seterusnya, iaitu dalam bab siapa-siapa saja penerima daripada kerabat ahli itu, dan siapa yang tak menerima zakat. Kita kaji sebelum akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dan beri hidayah kepada kita.